Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam video kali ini untuk menerangkan mengenai topik yang baru pula, iaitu yang pertama, analisis soalan, dan yang kedua, unsur-unsur karangan. Diharapkan semua calon atau semua pelajar sudah bersedia dengan bahan tulis dan juga kertas untuk membuat catatan. Kedua-dua tajuk ini cikgu fikirkan sangat mustahak untuk diketahui dan difahami untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Baiklah, yang pertama ialah analisis soalan. Jadi mengapakah perlu menganalisis soalan? Cikgu rasa menganalisis soalan ini merupakan satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Kerana apa? Sebab salah satu daripada kelemahan calon peperiksaan GCE O-Level yang menyumbang ke arah markah lemah ataupun tidak mendapat markah kredit ialah gagal menganalisis soalan dengan baik. Cuba kamu perhatikan rajah di sini. Biasanya, di dalam soalan mengandungi arahan-arahan dan juga syarat. Biasanya dalam satu soalan, sekurang-kurangnya mengandungi satu arahan. Jadi, apabila soalan-soalan ini kita ni analisis, maka kita ni akan dapat menyusun ataupun menstruktur bagaimana hendak menulis jawapan yang sepatutnya. Arahan yang dimaksudkan di sini ialah tugasan ataupun kehendak soalan. Jadi, dengan adanya kemahiran menganalisis soalan, calon akan dapat merancang ataupun membentuk ataupun menulis jawapan dengan baik agar mudah untuk mendapat markah yang tinggi ataupun dapat markah yang maksima. Cuba kita ni perhatikan contoh yang pertama. Contoh soalan ini adalah merupakan contoh soalan yang pertama, iaitu contoh soalan meringkaskan karangan yang ada di dalam Bahasa Melayu Kertas 2. Soalannya berbunyi, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian ringkaskan hingga kira-kira 100 patah perkataan sahaja. Penggunaan kata-kata kamus sendiri dalam susunan maksudnya yang asal akan diberi perhatian utama dalam pemarkahan. Jadi apabila kita ni analisis soalan ini dan kita akan mendapati bahawa di dalamnya ada terdapat beberapa arahan yang perlu dipatuhi ketika menjawabnya. Jadi arahan itu ialah yang pertama baca, dan yang kedua ringkaskan, dan yang ketiga gunakan ayat sendiri. Jadi apabila menjawab maka hendaklah dipatuhi arahan-arahan ini, iaitu yang pertama baca. Jadi calon atau kamu mesti membaca sekurang-kurangnya 2 kali ataupun sehingga faham. Yang kedua barulah kamu bertindak untuk meringkaskan karangan ataupun meringkaskan petikan yang diberikan, dan syaratnya di sini ialah tidak boleh melebihi 100 patah perkataan. Dan arahan yang terakhir ialah kamu digalakkan untuk menggunakan ayat sendiri dan tidak boleh ataupun jangan di copy paste sahaja. Seterusnya, cuba kita ni perhatikan contoh soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua ini diambil daripada arahan soalan yang ketiga dalam Bahasa Melayu Kertas 2. Biasanya soalan ketiga dalam Bahasa Melayu Kertas 2 ini ialah soalan yang berkaitan ataupun berkenaan dengan bahasa klasik. Jadi arahan soalannya berbunyi, baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian pindahkan bahasa klasik di bawah kepada bahasa Melayu moden tanpa menukar maksud asal ceritanya. Jika kamu perhatikan arahan yang ada di dalam soalan ini, jika kita ni analisis, maka di dalamnya ada beberapa arahan termasuklah syarat, yang mana arahan dan syarat ini perlu dipatuhi
sebelum ataupun ketika menjawab soalan ini. Jadi arahan yang ada dalam soalan ini ialah yang pertama, baca. Dan yang kedua, perosakan ataupun pindahkan ke bahasa Melayu moden. Dan syaratnya ialah tanpa ataupun tidak menukar jalan cerita yang asal. Jadi ketika menjawab soalan yang ketiga ini, soalan bahasa klasik, maka arahan yang pertama ialah kamu hendaklah membaca dahulu petikan klasik yang diberikan sehingga faham. Dan kamu hendaklah mengaplikasikan teknik-teknik penukaran bahasa klasik kepada bahasa Melayu moden yang sudah kamu pelajari di dalam kelas. Setelah kamu membaca, barulah kamu perosakan ataupun pindahkan ke bahasa Melayu moden. Dengan syarat, kamu tidak dibenarkan ataupun tidak boleh menukar jalan cerita yang asal, iaitu termasuklah tidak menukar nama-nama watak yang ada di dalam cerita dan juga nama-nama tempat yang digunakan dalam teks asal. Contoh yang ketiga ialah contoh soalan karangan yang ada dalam bahasa Melayu kertas 1. Soalannya berbunyi, usaha Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan untuk memperkenalkan ekopelancongan di negara ini disambut baik dengan adanya program Kenali Negara Kita, yakni KNK. Berikan beberapa cadangan supaya usaha ini lebih efisien dan berkesan kepada ekonomi negara. Jadi jika kita diperhatikan di dalam soalan ini, ia hanya mengandungi satu arahan tetapi mengandungi beberapa syarat. Arahannya ialah kamu atau calon hendaklah memberikan cadangan program KNK yang efisien dan berkesan. Dan syaratnya ialah kamu hendaklah memberikan beberapa cadangan. Artinya lebih daripada satu. Okay. Seperti mana yang cikgu pernah ajarkan kepada kamu sewaktu kelas pelajaran biasa, jika sekiranya kamu diarahkan untuk memberikan fakta ataupun memberikan data ataupun memberikan isi, maka kamu hendaklah memberikan ataupun mengeluarkan sekurang-kurangnya 3 isi utama. Jadi, seboleh-bolehnya jika soalan ini kamu jawab di dalam peperiksaan nanti, kamu hendaklah memberikan sekurang-kurangnya 3 cadangan. Okey, kita ni perhatikan syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah kesan kepada ekonomi negara. Maksudnya di sini, beberapa cadangan yang kamu berikan itu hendaklah memberi kesan kepada, khususnya kepada ekonomi negara. Jadinya secara direct, hendaklah memberi kesan kepada ekonomi negara. Jadi apabila arahan dan juga syarat di dalam soalan ini kamu berikan dan kamu tulis dalam karangan kamu, ditulis dengan baik, gunakan teknik imbakup dan sebagainya, maka kamu layak diberikan markah sangat baik ke atas. Tetapi jika sekiranya kamu hanya mematuhi arahan, iaitu memberikan cadangan, tanpa mematuhi syarat, contohnya di sini tidak mengaitkan ia secara langsung dengan kesan kepada ekonomi negara, maka kamu tidak akan diberikan markah yang cemerlang. Sebab syaratnya di sana, cadangan tersebut mesti memberi kesan kepada ekonomi negara. Jadi, arahan dan syarat perlu dipatuhi dalam menjawab soalan-soalan ini. Seterusnya, contoh yang terakhir, contoh yang keempat, juga diambil daripada soalan karangan Bahasa Melayu kertas 1. Soalan berformat. Soalan format ini berbunyi, kamu menyertai peraduan menulis skrip drama sempena Hari Persahabatan Sedunia. Tema peraduan ialah Sahabat Membawa Berkat. Tulis skrip drama 3 babak mengenai tema berkenaan. Jadi apabila kita analisis soalan ini, dalam soalan ini mempunyai 2 arahan. Yang pertama ialah arahannya kamu diarahkan untuk membuat skrip drama. Dan arahan yang kedua ialah skrip drama itu mengandungi 3 babak. Dan syaratnya di sini ialah skrip drama dan juga babak-babak itu tadi hendaklah berkaitan dengan tema, iaitu Sahabat Membawa Berkat. Jadi jika sekiranya arahan kamu penuhi tanpa memenuhi syaratnya, maka samalah jua kamu tidak layak ataupun tidak akan diberikan markah yang cemerlang.
mungkin kamu hanya akan diberikan markah baik ke bawah ataupun C ke bawah. Jadi, kamu perlu berhati-hati di dalam membaca ataupun di dalam menganalisis soalan. Pastikan soalan itu dibaca dengan baik supaya kamu dapat mengenal pasti arahan-arahan dan juga syarat yang terkandung di dalam soalan tersebut. Barulah kamu menjawab soalan ataupun menjawab karangan tersebut. Okey, sekarang beralih kepada tajuk yang kedua, iaitu unsur-unsur karangan. Jadi, mengapakah kita ni perlu untuk menguasai unsur-unsur karangan? Cikgu berpendapat bahawa unsur-unsur karangan ini perlu kamu fahami dan kamu kuasai. Kerana salah satu kunci kejayaan dalam membina peranggan yang mantap dan seterusnya menyumbang kepada penulisan karangan yang mantap dan bagus ialah dengan menguasai unsur-unsur karangan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur karangan? Okey, kita ni perhatikan. Karangan sebenarnya terdiri daripada 5 elemen ini, iaitu yang pertama perkataan, yang kedua frasa, yang ketiga ayat, yang keempat idea ataupun isi, dan yang kelima ialah pengalaman atau pengetahuan. Unsur-unsur karangan ini perlu difahami dengan baik oleh calon untuk menghasilkan ayat dan juga seterusnya peranggan yang padat dan juga mantap. Baiklah, cuba kita perhatikan huraian daripada unsur-unsur karangan ini. Yang pertama tadi ialah perkataan. Jadi di sini bermaksud unsur karangan yang pertama ini ialah kamu hendaklah mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang sangat luas supaya kamu dapat membuat karangan ataupun membina ayat yang banyak dan juga membina skop cerita yang sangat luas. Okay. Selain daripada menguasai perbendaharaan kata yang banyak dalam bahasa Melayu, kamu juga harusnya mengetahui dan menguasai 4 jenis frasa. Jadi rasanya kamu sudah pun mempelajari jenis-jenis frasa yang ada dalam bahasa Melayu. Contohnya frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Jadi kamu perlu menguasai keempat-empat jenis frasa ini untuk membuat ataupun membina ayat yang baik. Seterusnya unsur yang ketiga ialah ayat. Jadi pelajar-pelajar ataupun calon hendaklah menguasai perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat, iaitu pola ayat dasar, jenis-jenis ayat termasuklah ragam ayat. Jadi apakah pola ayat dasar itu? Pola ayat dasar seperti mana yang sudah kamu pelajari, ia terbahagi kepada 4, iaitu frasa nama dengan frasa nama dengan frasa kerja, frasa nama dengan frasa adjektif, dan frasa nama dengan frasa sendi nama. Antara jenis-jenis ayat pula, rasanya yang sudah kamu pelajari ialah ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, dan termasuklah ayat perintah. Jadi, ragam ayat itu pula ialah antaranya ayat aktif dan ayat pasif. Jadi, pola ayat dasar, jenis ayat, dan juga ragam ayat ini perlu kamu fahami dengan baik supaya kamu dapat mempelbagaikan nanti struktur ayat kamu supaya ia nampak menarik dan tidak membosankan. Pola yang keempat ialah idea ataupun isi. Idea ataupun isi ini adalah merupakan kesinambungan konotasi karangan, susunan atau huraian ataupun idea atau isi yang menepati kehendak soalan. Konotasi di sini bermaksud ia mempunyai maksud. Okay. Seterusnya, unsur yang terakhir ialah pengalaman dan pengetahuan. Ia hanya boleh didapati melalui bahan bacaan, pemantauan dan juga penelitian. Baiklah, untuk menguasai unsur-unsur karangan ini, kamu perlu berusaha lebih
bukan hanya mengharapkan apa yang diberikan oleh guru di sekolah, kamu juga perlu mencari bahan-bahan sendiri, iaitu kamu perlu banyak membaca bahan-bahan bacaan seperti membaca buku-buku ataupun membaca contoh-contoh karangan, ataupun mudahnya kamu hendaklah membiasakan diri untuk membaca surat khabar setiap hari supaya kamu dapat menambah penguasaan perbahandaran kata kamu, supaya kamu dapat menguasai ragam-ragam ayat, pola jenis-jenis ayat, dan juga secara tidak langsung ia akan menambahkan idea dan juga pengalaman kamu sendiri. Jadi begitulah tadi penerangan cikgu serba sedikit tentang dua tajuk yang cuba kita kupas hari ini, iaitu tajuk yang berkaitan dengan analisis soalan dan juga unsur-unsur karangan. Jadi secara kesimpulannya untuk tajuk yang pertama iaitu analisis soalan ini digunakan untuk mengetahui arahan-arahan dan atau syarat-syarat yang ada di dalam sesuatu soalan. Analisis soalan boleh diaplikasi dalam semua bentuk soalan, sama ada dalam kertas 1 atau kertas 2. Malah, analisis soalan ini boleh kamu aplikasi dalam soalan-soalan dalam mata pelajaran lain yang bersesuaian. Analisis soalan juga memudahkan kamu, memudahkan calon untuk mengenal pasti kehendak soalan dan mengelakkan daripada pemotongan markah. Ia juga memberikan hala tuju dalam memberikan jawapan supaya kamu dapat lebih fokus kepada apa yang dimahukan oleh soalan sahaja. Dan yang terakhir, analisis soalan dapat memastikan calon untuk mendapat markah yang optimal. Manakala kesimpulan yang dapat kita ambil daripada tajuk yang kedua, iaitu unsur-unsur karangan ialah unsur-unsur karangan merupakan teknik dan strategi dalam membina perenggan karangan yang mantap. Yang kedua, unsur-unsur karangan digunakan untuk menjadi panduan dalam pembinaan ayat yang seterusnya menjadi perenggan, dan ia menjadikan pemerengganan lebih berstruktur dan kemas. Unsur-unsur karangan juga dapat mengenal pasti kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh calon ataupun pelajar untuk membina perisian perenggan yang mantap. Jadi, itulah saja perisian video untuk kali ini, dan jangan lupa jika sekiranya kamu ada kewahaman ataupun tidak faham mengenai apa yang dijelaskan ini, kamu bolehlah merujuk kepada guru-guru subjek kamu untuk mencari kepastian ataupun untuk mengetahui info lanjut mengenai tajuk yang cikgu berikan pada kali ini. Sehingga waktu itu tiba, berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.